Lalu pakcik ni sahabat sekalian offerkan pemuda ni. Dia kata kalau macam tu kamu jangan jumpa duit aku ni, aku nak bagi sebahagian duit ini kepada kamu. Agak-agak pemuda tu dia nak terima ketak semua. Pakcik ni nak bagi duit ni, dia nak terima ketak agak-agak itu. Pemuda tu kata dia tak nak terima, dia tak ada buat ni, dia simpan ni kerana Allah Ta'ala. Dia yakin yang dia buat ni Allah tengok sahabat sekalian. Ini nilai takwa yang kita nak faham. Mana dia buat sesuatu, dia tak buat sesuatu pun dia buat kerana Allah Ta'ala, tak buat kerana Allah Ta'ala. Akhirnya pakcik ni oleh kerana dia menghargai pemuda ni, dia tinggalkan satu macam batu permata. Dia tinggalkan satu batu permata. Dia kata ambillah batu permata itu sebagai tanda cendera mata dia, sebagai hadiah. Lalu pemuda ni pun simpan batu permata ni. Cerita ni panjang, sahabat sekalian, nak dengar sampai habis ke tak? Boleh takut nanti dah selesai nanti bateri habis, line tu putus. Alhamdulillah kita ada dapat sekali dengan da'i tanpa suara. Saya kena cakap, dia kena buat. Tak tahulah siapa yang letih ni. Mudah-mudahan keletihan kita Allah bagi pahala, insya-Allah. Boleh bersama cerita Kita nak cerita tentang takwa ni, bagaimana diri kita hidup dengan Allah Ta'ala. Kita hidup dengan keyakinan bahawa Allah Ta'ala yang memberi kita ganjaran, memberi kita balasan. Pemuda disimpan batu permata ni tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian. Dia tak pergi jual ke pasar, dia simpan kenang-kenangan. Lalu satu ketika pemuda ni cari jalan. Dia kata dia kena keluar daripada Mekah ni sebab dia mencari rezeki. Dia pun ambil keputusan keluar daripada Mekah, berlayar di satu tempat. Dia tiba di satu pulau. Dia tiba di satu pulau kerana peristiwa dia tiba ke pulau tu sebab kapal yang ditumpang tu karam dan dia terdampar di pulau tersebut. Cerita dia tragis, sahabat sekalian. Dia cerita dalam kitab ni. Lalu bila dia terdampar di pantai, dia terselamat di pantai ni, ramailah orang pergi selamatkan dia. Lalu akhirnya dia ni dah pulau tu tak ada saudara mara. Dia ni ditempatkan di satu surau lama, sahabat-sahabat sekalian. Aku suspend cerita dia ni. Dia duduk di satu surau lama. Kemudian dia pagi-pagi surau ni macam lama terbiar. Lalu dia cuba hidupkan balik surau ni, sahabat sekalian. Pemuda yang baik ni, dia hidupkan surau ini. Lalu bila dia mula hidupkan surau ni, sahabat sekalian, makin ramai lah orang tu boleh hidup balik surau tu. Hidup balik surau tu sebab di pulau ni, surau ni jadi terbengkalai sebab tok guru ataupun ustaz di pulau tu meninggal. Baru meninggal, jadi tak ada orang nak sambung jaga surau ni. Dan lalu pemuda ni dijaga surau tersebut. Makmurlah surau tu banyak program dan macam-macam program dia buat. Kelas fardu ainnya, kelas apa dia, kelas bimbingan Al-Quran dan sebagainya. Macam-macam program dia buat. Akhirnya orang pulau ni pun suka kat dia. Orang pulau ni pun kata nak carikan jodoh kepada dia. Sedap tak macam tu? Kan? Kita buat baik, akhirnya orang nak bagi jodoh. Saudara mana yang buat baik, akhirnya orang nak cari jodoh untuk dia. Begitu contoh dia. Pemuda ni agak-agak dia nak terima ketak, sahabat-sahabat sekalian. Dia pun tak apa, nak cari jodoh boleh, tak ada masalah. Akhirnya dia ni dijodohkan dengan seorang wanita, seorang perempuan yang sangat memang terkenal kat situ. Seorang wanita yang solehah, cantik, memang menjadi orang kata ratu kampung tu di pulau tu. Lalu pun bermulalah urusan nak siapkan majlis pernikahan. Tak payah tunang apa-apa sebab dah sebenarnya dah selesai, nak siap untuk bernikah. Bila nak nikah tu, sahabat sekalian, jadilah peristiwa pemuda ni, ialah sebab hantaran semua tak ada apa kan. Pemuda ni akhirnya terkeluar dia punya batu permata yang ada dari pakcik tadi tu. Sini suspend dia bermula.
Bila wanita ni tahu pemuda ditunjukkan batu permata, dikahwin belum lagi ni. Dia tanya, disusuli, dia tanya, batu permata ni ambil kat mana? Pemuda ni pun cerita masa dia dapat batu beg uncang tadi tu, uncang yang nama tu Dina tu. Kemudian cerita peristiwa pakcik tadi tu, dia cerita habis. Orang pulau semua dengar cerita ni, sahabat sekalian. Lalulah diorang pun cerita, wahai Fulan bin Fulan, dia cerita, dia panggil wahai pemuda ni, wahai Fulan bin Fulan, kamu tahu tak pakcik tu adalah tok guru di pulau ini yang telah meninggal dulu, dan anak yang kamu kahwin ini adalah puteri beliau. Sahabat-sahabat sekalian, hanya kerana cerita tadi tu ya, asas pemuda ni, dia jumpa sesuatu, dia simpan kerana Allah Ta'ala, dia tidak mengharapkan balasan, tidak mengharapkan upah, tidak mengharapkan penghargaan, hanya mengharapkan balasan redha daripada Allah Ta'ala. Akhirnya apa dia dapat? Batu permata dia dapat, isteri dia dapat, kerja dia dapat, kemudahan dia dapat di pulau tadi itu. Agak-agak nak tak kita jadi macam tu, sahabat sekalian? Tentunya kita nak macam tu. Dan mungkin dalam benak kita ni kita terfikir, ya ke macam ni Ustaz? Betul ke macam tu? Kerana tu Al-Quran beri petunjuk kepada kita bagi siapa orang yang bertakwa ni. Hudan lil muttaqin. Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, dia menjadi panduan kepada orang yang bertakwa. Siapa dia orang yang bertakwa? Al-Quran pun sebut alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia ada beberapa perkara ini. Utamanya orang yang bertakwa ni ialah orang yang beriman dengan benda-benda yang ghaib. Kita nampak malaikat, sahabat sekalian, yang mana yang boleh nampak tak malaikat kiri kanan kita? Nampak ke tak? Tak nampak kan? Tapi kita tahu tak malaikat tu ada? Kita tahu malaikat tu ada. Bagaimana kita boleh rasa angin aircon ni sejuk? Kita nampak tak angin tu? Tak nampak. Bagaimana kita tak nampaknya angin, tapi kita tahu ada angin. Demikianlah kita yakin malaikat Allah ada. Dosa pahala ada. Bahkan kita tak nampak Allah Ta'ala, tapi kita yakin, kita kena yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu ada. Orang yang bertakwa ni dia beriman dengan benda yang ghaib, walaupun dia tak nampak, tapi kerana keimanan yang ada dalam diri dia, dia yakin benda tu ada. Kita yakin, kita kena yakin kita ni nanti akan kembali kepada Allah Ta'ala, akan dimatikan dari kehidupan kita. Adakah kita boleh tahu, nak confirm, nak yakin mati ni tak mati ni, kita dapat cerita daripada orang yang nak mati? Tak pernah sahabat sekalian. Seorang yang mati, misalnya kata si Fulan bin Fulan, dia mati petang semalam, tiba-tiba dalam TV pagi, di dalam TV ataupun di channel-channel YouTube, saya nak menceritakan pengalaman saya mati petang tadi. Nah, kalau ada macam tu, tuan-tuan, confirm orang kata ni hantu. Nak cerita kata mati ni, tak ada orang pernah cerita tentang pengalaman dia berhadapan dengan maut, tak ada. Tapi kita yakin bahawa kematian itu akan berlaku. Kita yakin alam barzakh tu akan berlaku. Alam barzakh akan kita lalui. Setiap daripada kita, sahabat sekalian, yang OKU, yang bukan OKU, kita akan lalui alam barzakh. Orang yang beriman, orang yang bertakwa ialah orang yang yakin kepada benda-benda yang ghaib. Dan kemudiannya orang yang bertakwa ni wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang ketiga saya nak dulu. Yang dia rezeki yang dia dapat diinfakkan kepada yang memerlukan. Rezeki ni sahabat-sahabat sekalian tak tunggu, orang kata tak tunggu duit yang banyak. Tak tunggu kita ada duit. Masa kita yang Allah berikan kepada kita pun rezeki. Kita ada masa, kita ada kepandaian,
kita bantu kawan-kawan kita dengan kepandaian kita ada, kita tolong kawan-kawan kita dengan masa yang kita ada, itu rezeki. Mimma razaqnahum, dengan apa yang kamu direzekikan, yunfikun, kamu infakkan untuk kerana Allah Ta'ala. Dan dalam ayat ini sesahabat sekalian, Allah sebut orang yang bertakwa adalah orang yang mendirikan solat. Ini saya nak cerita sikit lah. Solat yang mana maksud dalam ayat ini sesahabat sekalian? Siapa yang ada mushaf Al-Quran, terutama yang dapat melihat, kalau yang guna baca Ustaz Hidayah, dia lain sikit, beri lain sikit. Tapi Quran baru beri ada yang ni. Kalau sesiapa boleh buka mushaf Al-Quran, mushaf Usmani, sebab yang dalam apps telefon ada yang silap. Kalau perhatikan wa yuqimunas shalah, as-shalah kat situ ejaan dia ialah alif lam sad lam waw ta marbutah. Siapa yang ada mushaf Usmani pun tengok. Alif lam sad lam waw ta marbutah. Dalam Al-Quran, sahabat-sahabat sekalian, ejaan as-salah dia ada 3. Dalam kita kefahaman kita ni, perkataan solat ni dia ada 3 jenis. Pertama, ejaan dia alif lam sad lam ta. Yang tu macam hayya 'alas solah, macam azan kan. Yang ni hayya 'alas solah tu ejaan dia alif lam sad lam ta, lam alif ta. Yang ni hayya 'alas solah tu maksud dia untuk solat tu sahaja. Kalau waktu zuhur, bang azan zuhur nanti hayya 'alas solah, solah yang dimaksudkan itu jumlah sembahyang zuhur. Tak ada azan jamak, tak ada. Azan pagi tadi subuh untuk seluruh 5 waktu tak ada. Itu yang pertama, hayya 'alas solah. As-solah yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, ejaan dia macam mana? Alif lam sad lam waw alif ta maftuhah. Maftuhah ta yang titik 2 atas tu. As-solah yang ni dia merangkumi waktu-waktu yang khusus. Contoh, as-solah yang ni maksud dia waktu zuhur. Waktu zuhur ni dia ada waktu daripada tergelincir matahari sampai tergelincir matahari sampai waktu asar. Waktu asar dari waktu dia sampai waktu maghrib. Ini yang dimaksudkan dengan as-solah yang alif lam sad lam waw ta marbutah, ta maftuhah. Solat yang ketiga dalam ayat ketiga surah Baqarah di ejaan dia ialah alif lam sad lam waw ta marbutah. As-solah yang ni sahabat sekalian dia bermaksud solat yang fardu, solat yang sunat, solat-solat yang lain-lain, berbagai semua. Itu termasuk semua jenis solat. Maknanya sahabat-sahabat sekalian, Allah kata orang yang bertakwa ni dia melaksanakan seberapa solat yang dia mampu. Dia buat solat wajib, dia buat solat fardu, dia buat, dia tambah pula dengan solat-solat sunat. Macam kita buat tadi ni, solat duha. Kemudiannya ada ulama banyak bincang solat sunat rawatib yang masyhur 12 rakaat. Sebelum subuh 2, sebelum zuhur 2, selepas zuhur 2, sebelum asar 2, selepas maghrib 2, selepas isyak 2. Cukup berapa? 12. Betul ke 12 tadi? Cuba sekali. Sebelum zuhur 2, sebelum subuh 2. 2, kemudiannya sebelum zuhur tambah lagi 2. Berapa jadi? 4. Sebelum zuhur, sebelum subuh 2. Sebelum zuhur 2, 4. Selepas zuhur tambah lagi 2 jadi 6. Sebelum asar 2 jadi 8. Lepas maghrib 2 jadi 10. Lepas isyak tambah 2 jadi 12. Ulama cadangkan 12 rakaat sembahyang sunat rawatib. Yang lain-lain kita tangguh, kita kena ambil sisi lain yang ada sunat-sunat lain lagi. Tambah pula dengan solat sunat tahajud dan seumpamanya. Yang ni yang dimaksudkan dengan ayat yang ketiga. Kalau macam tu banyak. Tapi bukan di situ sahaja faedah dia sahabat sekalian. Satu lagi faedah dia bila kita bersolat macam tu. Kita mengamalkan solat yang banyak ni, apa lagi faedah kita dapat? Berlaku satu cerita kisah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Kenal tak Rabi'ah Ka'ab al-Aslami sahabat sekalian? Kenal?
Ada yang kenal. Beliau ini merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas ni kalau tanya kenal ke tak, kena sebut kenal. Kita biar kenal sahabat-sahabat Nabi daripada orang lain. Kenal sahabat Nabi dapat pahala, sahabat sekalian. Rabi'ah Ka'ab al-Aslami satu waktu pada musim sejuk di Madinah. Waktu tu musim sejuk di Madinah. Musim sejuk ni bukan macam musim tengkujuh kita, sahabat sekalian. Musim tengkujuh kita rasa sedap lagi, okey lagi. Kalau jenis kulit tebal tak selimut pun tak apa lagi. Tapi di Madinah, di Arab ni, kalau musim sejuk dia sangat luar biasa sampai rasa dalam. Kalau kita cerita sahabat-sahabat kita yang pernah belajar di Timur Tengah, sampai musim sejuk ni sahabat sekalian, dia ada selimut ikut kilo. Selimut 3 kilo ke, 10 kilo ke, 20 kilo. Sebab nak cover seluruh tubuh ni sahabat sekalian. Selimut kita 1 kilo pun tak sampai kan. Tapi di Arab ni selimut dia berkilo-kilo, tuan-tuan sahabat sekalian. Nak gambarnya sejuknya zaman di tanah Arab ni. Nanti kok siapa di kalangan kita ada rezeki, boleh doa kepada Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala doa untuk kita ni sampai ke tanah Arab, buat umrah dan haji. Kena doa. Aku boleh kena doa, aku tak ada duit. Tak boleh, kena doa dengan Allah Ta'ala, minta dengan Allah Ta'ala. Bagaimana Allah nak rezekikan kita terpulang pada Allah Ta'ala. Boleh ke? Boleh. Kita berdoa, kita berurusan dengan Allah Ta'ala, bukan berurusan dengan manusia sesiapa. Kuasa yang memiliki seluruh kerajaan. Doa betul-betul dengan Allah supaya kita direzekikan mengerjakan haji, mengerjakan umrah. Walaupun kita okey, minta doa dengan Allah Ta'ala. Kok masa kita pergi umrah, pergi haji tu musim sejuk, kita akan faham cerita musim sejuk ni. Waktu tu musim sejuk, sahabat sekalian. Maknanya musim sejuk ni kalau boleh tak payah mandi lah. Kita mandi 3 kali pagi. Dia mandi 3 kali pagi, tuan-tuan. Dia bangun semain tahajud, mandi sekali, betul tak ni? Tengok dia kata betul, alhamdulillah. Nak semain subuh tu dia mandi pula sekali lagi. Pagi dia nak keluar daripada rumah 3 kali dia mandi. Sebab kita kat Malaysia panas. Tapi dekat Arab ni sahabat sekalian, kalau boleh air tu kita tak sentuh. Sejuk yang amat sangat. Jadi bayangkan dalam keadaan ini, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami dia nak berbakti kepada Rasulullah SAW. Musim sejuk dia keluar daripada rumah, dia cari air. Zaman dulu tak ada paip, tuan-tuan. Tak ada syarikat bekalan air selangor sini yang berhad syabas, tak ada. Nak air kena ambil di luar rumah jauh, kena angkut dengan beli bawa masuk rumah. Rabi'ah bin Ka'ab ini dia nak bantu, dia nak ambil fadilah, nak kasih, dia sayang ke Nabi, disediakan untuk Nabi ni dia angkut air. Nabi ni bila keluar-keluar tengok Rabi'ah ada dengan air yang semayang ni, Nabi tanya dia, wahai Rabi'ah, kamu nak apa-apa dah? Nabi tanya, kamu nak apa-apa tak? Nak upah apa-apa dah? Rabi'ah tu kata, tak ya Rasulullah, aku tak nak. Aku nak hanya duduk dengan kamu di syurga nanti, Rabi'ah tu kata. Nabi tanya beberapa kali, sahabat sekalian, tanya, nak tak aku berikan sesuatu? Minta lah wahai Rabi'ah. Nabi suruh dia minta. Nabi, sahabat sekalian, kita kena faham, Nabi bukan seorang yang miskin. Abdullah bin Mubarak menyebutkan siapa yang kata Nabi miskin tu kena perbetulkan akidah. Sebab Nabi seorang yang kaya, cumanya Nabi dia tak simpan kekayaan dia. Dia dapat harta, Nabi bagi. Dia dapat harta, Nabi terus bagi kepada mereka yang memerlukan. Kerana itu Nabi tanya, wahai Rabi'ah, kamu minta lah apa-apa untuk aku beri. Rabi'ah kata, tak ya Rasulullah, cukuplah aku nak duduk dengan kamu di syurga nanti. Sahabat-sahabat sekalian, nak tak kita duduk dengan Nabi? Kalau nak ke masjid kita ni tiba-tiba datang Perdana Menteri yang kita berebut nak datang, nak bersalam dengan dia, nak jumpa dengan dia, paling kurang pun dapat bergambar dengan dia kalau tak dapat salam sebab SOP.
Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat sekalian. Dia tanya, cukuplah Rabi'ah minta dengan Nabi, cukuplah untuk dia berada dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga nanti. Maknanya Rabi'ah nak duduk dengan Nabi di syurga Al-Firdaus, tengok Nabi sepanjang waktu, sepanjang masa. Nabi pun sebut kepada Rabi'ah bin Ka'ab, dia kata, wahai Rabi'ah, bantulah aku untuk menunaikan hajat kamu itu dengan banyakkan bersujud. Sahabat-sahabat sekalian, Nabi kepada Rabi'ah kata, wahai Rabi'ah, bantu aku untuk tunaikan permintaan kamu tadi itu dengan banyakkan sujud. Maknanya Nabi pesan kepada Rabi'ah, banyakkan solat. Banyakkan solat. Sebab sujud ini ada dalam solat, selain daripada sujud-sujud yang dalam bila kita baca ayat-ayat tertentu, kita disunat sujud. Sujud banyak dalam solat. Kita sembahyang duha tadi berapa kali kita sujud, sahabat-sahabat sekalian? Solat duha 2 rakaat, berapa kali sujud? 4 kali sujud. Sebelum sembahyang duha, yang mana sempat buat, dia sembahyang sunat tahiyatul masjid. Berapa rakaat sembahyang sunat tahiyatul masjid? 2 rakaat, 4 kali sujud. Mana orang yang buat catatan itu paling pun dia dapat 8 kali sujud. Nak sebut sekalian, sahabat sekalian, itu yang Allah cerita dalam surah ini, surah Baqarah. Orang yang bertakwa ialah orang yang beriman dengan benda perkara yang ghaib, yang ditentukan oleh Allah SWT, yang mendirikan solat, banyak solat yang dibuat, tidak hanya solat fardu. Dan orang yang merezekikan dengan apa, orang yang berinfak, dia menyumbang, bersedekah dengan apa yang dia rezekikan kepada dia. Okay. Jadi sahabat-sahabat sekalian, itu yang Allah bantu kita bagaimana untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Bagaimana Al-Quran ini menjadi petunjuk kepada hamba yang bertakwa. Allah ajar pula siapa orang yang bertakwa. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian, dengan sedikit perkongsian ini memberi kita kekuatan, memberi kita rangsangan untuk beramal dengan Al-Quran walaupun dalam keadaan kita OKU. Walaupun dalam keadaan kita dikurniakan anak-anak OKU, beramal dengan Al-Quran. Banyakkan doa kepada Allah SWT. Banyakkan munajat kita dengan Allah SWT. Kita bersolat itu adalah doa, kita solat itu adalah bermunajat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan program yang kita buat ini menjadi rangsangan, menjadi penguat untuk kita beramal dengan apa yang Allah syariatkan, beramal dengan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, apa yang Rasulullah SAW tunjukkan kepada kita, apa yang sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW radhiyallahu ajma'in yang tunjukkan kepada kita. Jadi sekadar itulah untuk program kita, kuliah kita pada pagi ini. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah SWT, yang betul kelemahan diri saya sendiri yang perlu sentiasa kita perbaiki. Dan akhirnya sahabat sekalian, mari kita berdoa, kita minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah berikan kita hati yang kuat, Allah jadikan kita hati yang bercahaya, Allah bantu kita untuk beramal dengan perkara-perkara yang baik, tinggalkan dengan perkara-perkara yang Allah larang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nurillatika wa arda min syamsika abadan abada. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekadar itu muslimin muslimat sahabat sekalian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.